Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Di muka surat 35 kata musannif al-fasl rabi'u fi bayani annahu yajibu an na'taqida bi jami'i sifatihi ta'ala wa asma'ihi allati warada syar'u bima yufidu thubutaha lahu ta'ala ma bayani anna asma'ahu ta'ala tauqifiyatun. Biadri kalian utama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah, kesyukuran di atas nikmat hidup yang masih diberi. Syukur kita hidup jadi Islam, kita dah Islam sejak daripada lahir lagi, dan syukur banyak-banyak Islam yang kita perolehi. Allah Ta'ala mudah dan lorongkan kita ke majlis-majlis ilmu, yang kita sentiasa bersibuk dengan ilmu, nak upgrade dengan ilmu, nak terus mantapkan ilmu, terus untuk mendalami ilmu, mempelajari ilmu, menambah ilmu, memperkukuh ilmu dan beramal dengan ilmu. Dan dengan ilmu-ilmu itu juga dapat kita membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita akui dan iktiraf dengan bahawasanya ajaran yang dibawanya adalah benar, dan kita akui bahawasanya dengan seyakin-yakinnya bahawasanya ajaran yang dibawanya adalah benar. Dengan kita membenarkan di hati semua ajaran dibawanya itulah dikatakan iman. Syukur kita dapat Islam dalam keadaan beriman itu. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa diberi, hidayah taufik yang masih dikekalkan. Antara dikekalkan taufik itu dapat kita taat patuh pada perintah dia, antaranya dengan didatangkan dan diberikan keupayaan kepada kita untuk kita boleh hadir majlis ilmu pagi ini, meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Usul Hamidiyah, insyaAllah. Kata musannif fasl rabi', kita nak masuk ialah pasal yang keempat. Setelah kita selesaikan yang lepas perbincangan yang terakhir dalam bab sifat 20 lepas adalah tentang taluk-taluk yang ada pada sifat ma'ani. Jadi apa yang kita nak masuk ni adalah khas untuk membicarakan sifat-sifat yang selain daripada sifat 20, macam mana prinsipnya. Yang ni yang ada tajuk khas nak bicara ni. Baik, kita tengok dia nak bagi penjelasan dulu tentang tajuk keempat ni. Kata dia pasal rabi' ni fi bayan, pada nak menjelaskan annahu, bahawasanya kalau kita belajar bahasa Arab, annahu tu domir tu dipanggil domir al-hal wa sya'nah. Domir untuk memperjelaskan, di depan dia ada jumlah yang nak dihurai dan ditafsirkan. Itu dia panggil domir sya'an, domir sya' ni. Jadi pasal rabi' ni nak menjelaskan bahawasanya yajibu, wajiblah an na'taqidah, bahawasanya kita beriktikad. Kita di sini ialah ahli sunnah wal jamaah, mengikut kaedah bahasa Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Wajib kita beriktikad bi jami'i sifatihi, dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala, wa asma'ihi, dan semua nama-nama Allah Ta'ala. Yang sifat dan nama ini allati warada syar'u, yang datanglah oleh syarak. Maksud syarak di sini Quran, hadis. Ada ayat Quran yang mensabitkan ada sifat dan nama dia. Begitu juga ada ayat Quran dan hadis yang mensabitkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang nama dan sifat ni ada dua perkara dia nak fokus. Nama dan sifat ni bima yufidu subutaha, dengan barang ma, maksud ma ni nas, syarak, yang memberi faham ia ma, subutaha, akan sabitnya ia, sifat wa asma' lahu, bagi Allah Ta'ala. Jadi kita bab ni nak bicara khas tu, nama dan sifat yang Quran dan hadis datang. Dan datang tu atau istilahnya memahamkan subut. Subut tu maksudnya tak boleh nak ditolak, tak boleh nafi, nak bangkang pasal ayat Quran, hadis. Khusus ayat Quran, pasal Quran mana boleh bangkang. Kalau hadis yang dia akan sebut nanti insya-Allah, yang hadis tu istilahnya ma yufidu subutaha, hadis yang memberi fahamkan sabitnya ia, nama dan sifat.
Kaedah bab hadis ni, hadis yang istilahnya subut ialah hadis mutawatir. Sikit ada istilah-istilah ilmiah saya sebut tu, kalau tak faham tu tanya lain lah. Pasal kaedah Quran memang dia adalah dalil yang qat'i. Disebut dalil dia qat'i, tapi dilalah yang ambil faham daripada Quran tu ada istilahnya qat'i, ada zonni. Sikit istilah-istilah tu saya sebut. Kalau agak tak apa penting untuk faham, tak payah tanya buat tak tahu je lah. Kalau agak-agak perlu, yang rasanya boleh faham tapi tak faham, tapi tak faham tu faham. Tu tanya lain lah. Yang tu yang nak ada soal jawab dan diskusi tu kan. Jadi asal saya nak sebut ialah tajuk ni dia kata nak menjelaskan semua sifat-sifat dan nama yang datang Quran, yang Quran hadis syarak. Quran hadis tu memahamkan akan sabit yang sifat ni dan nama ni Allah Ta'ala. Jadi Quran memang benda sebut. Hadis nak jadi sebut macam mana? Istilahnya hadis tu dipanggil hadis mutawatir. Kali lalu dipinasi apa dia hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diramaikan oleh ramai sahabat yang muafakat makna dan lafaz dia. Kalau tak muafakat makna lafaz pun, tapi muafakat dari segi makna dia, konten dia, yang bilangan meriwayatkan hadis itu, yang ramainya meriwayatkan hadis itu, mustahil ramainya itu mereka akan berpakat buat dusta ke Rasulullah. Hadis macam tu martabatnya dipanggil hadis mutawatir. Kalau ada seorang aja riwayat, tu tak dipanggil mutawatir. Kalau bab hadis tu dipanggil khabar ahad ataupun khabar mufrad, kullu gharib, dipanggil hadis gharib. Dipanggil hadis gharib pasal istilah hadis dalam bab hadis, hadis gharib maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Antara perawi itu kalau asalnya yang menceritakan hadis tu daripada Rasulullah hanya seorang sahabat, tak ada sahabat lain menceritakan. Hadis tu namanya hadis gharib. Hadis gharib. Kalau kata yang ni 400 sahabat, 400 sahabat, power, very powerful. So power. Tu bahasanya power. 400 sahabat semua ada. Tu 400 sahabat, lapas pula serupa je. Tu kau boleh lawan tu. Tu istilahnya ma yufidu subutah. Kita belajar pula ni bab akidah. Bab akidah dia mesti bab-bab tu Quran sebut, hadis sebut. Hadis sebut ni hadis yang memang bangkang je kapir tu. Hadis yang martabat macam itulah yang dipanggil hadis yang yufidu subutah. Jadi nak bicara tentang itulah ayat Quran dan hadis yang memahamkan subutnya nama dan sifat ni Allah Ta'ala. Ma bayani berserta kata dia bab ini nak menjelaskan anna asma'ahu, bahawasanya nama-nama Allah Ta'ala ini tauqifiyatun, adalah tauqifiyah. Ada istilah sikit nak faham itu. Apa dia? Nama Allah Ta'ala dan sifat dia ni adalah tauqifiyah. Kalau kita lama dia terjemahkan tauqifiyah ni terhenti atas pekerjaan syarak. Tu terjemah sekalian tu kan. Bahasa kita lama kan. Apa maksud terhenti atas pekerjaan syarak? Kita ambil wording sikit bahasa Arab tauqifiyah. Daripada perkataan apa tauqifiyah? Tauqif. Pandailah sikit, tapi tak pandai lagi, tak cukup pandai. Pasal kaedah kalau tanya bahasa Arab ni, kalau tanya apa asal dia mesti sebut BMRT 3 huruf. Apa dia tanya gitu? Apa asal dia? Tauqifiyah. Qif. Dia 3 huruf. Qif dua. Waqafa. Tauqifiyah tu daripada perkataan waqafa. Pernah dengar tak waqafa? Apa? Wakaf. Tanah wakaf. Quran ni baca wakaf. Dekat buat haji kita kena wukuf. Wukuf nak apa? Berhenti. Wakaf berhenti. Wakaf tanah berhenti juga tu. Berhenti apa? Berhentikan pengaliran pindah hak milik. Berhenti takat stop, takat tu. Wakaf hak Allah Ta'ala. Siapa tak boleh milik? Itu maksud wakaf tu, stop tu. Berhentikan hak milik makhluk. Wakaf maksudnya tak ada hak, tak ada hak siapa-siapa. Tak ada siapa lah. Kalau kata yang ni buat masjid, memang hak Allah Ta'ala. Dia takkan boleh ubah milik lah, jadi milik orang lain. Tak boleh lah, wakaf. Itu istilah wakaf. Niat for time sementara. Oh, tu tak panggil wakaf kan? Dia tak ada wakaf sementara. Tak ada. Wakaf tak ada wakaf sementara. Saya wakaf ni botol ni untuk gunakan macam rumah kita nak buat macam
apa untuk pengajian, kita sampai rumah tu jual. Macam tu boleh tak boleh ya? Tu atas nama wakaf tak boleh lah. Dari segi nak buat sementara jadi memanfaatkan dia boleh. Tapi jangan bubuh lapas wakaf, tak percaya. Okey. Macam mana saya nak sebut? Saya nak cerita lapas tu tak betul tu. Pinjam tapi hutang tapi pinjam. Okey. Lafaz tak betul. Hutang-hutang lah, pinjam-pinjam lah. Yang tu yang sistem muamalat tak betul tu. Panjang umur kita jumpa pak. Ada bab yang nak jumpa dah pun kan. Pinjaman bank 10,000. Faham tak pinjam? Kalau pinjam cawan maksudnya yang gelas. Bagi balik. Bagi balik apa? Pinggan gelas atur. Itu aja lah. Kalau 10,000 pinjam tu tak pinjam tu. Ambil 10,000 belek tu. Betul? Tak boleh guna haram. Pasal pinjam. Yang boleh pakai tu hutang. Tu destinasi bodoh. Betul ni. Mana ada pinjaman? Duit mana boleh pinjam? Pinjam ni kereta boleh pinjam, bas boleh pinjam, lori boleh pinjam. Jadi duit mana boleh pinjam? Ni tu hutang. Nasi lemak boleh pinjam. Sekian cukup. Saya nak sebut pinjam tu wakaf tu kan. Wakaf. Okey, wakaf. Okey, wakaf dia mesti barang kekal. Okey, itu satu hal. Macam mana pun tauqifiyah daripada wording ni hak tu, wakaf berhenti. Apa maksud tauqifiyah tu kalau gitu? Jadi kalau tengok wording ni kalau tasrif, tauqif tu daripada waqafa asal. Macam mana boleh jumpa tauqif? Tasrif lah. Waqafa yuwaqifu tauqifan. Wahada yuwahidu tauhidan. Nazzala yunazzilu tanzilan. Hafaza yuhafizu. Tak betul hafizan. Saya dah ajar format tu salah lagi pun. Hafaza yuhafizu tahfizan. Nazzala yunazzilu tanzilan. Wahada yuwahidu tauhidan. Fassala yufassilu tafsilan. Fassara yufassiru tafsir. Tu belajar bahasa Arab dia cepat pandai tu. Kalimah tu kita tahu asal usul. Ni tak pernah ngaji, payah lagi. Tu bertembung pula dengan ngaji tauhid. Kelahi ke tu? Kelahi, ada orang tak faham ke dah? Okey, jadi asal nak cakap nama Allah Ta'ala ni tauqifiyah. Asal makna berhenti lah. Apa berhenti lah? Maksud dia macam mana? Istilah tauqifiyah tu yang ulama lama kita, ulama Jawi kita, dia terjemah kan, terhenti atas pekerjaan syarak. Jadi masa kata berhenti tu masih dipakai. Masuk berhenti atas pekerjaan syarak tu maksud dia macam mana? Maksudnya istilah tauqifiyah ni, nama dan sifat Allah Ta'ala kita tak boleh mereka. Kita tak boleh cipta sendiri, kita tak boleh create. Nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala kita tak boleh create. Tak boleh create tu maksudnya kita tak boleh pakai kepala otak kita bahasa kampung. Nak reka nama Allah Ta'ala yang kita cipta sendiri. Di atas kebijaksanaan kita reka nama Allah Ta'ala. Nampak nama pun cantik, logik, munasabah, cantik, dengar bunyi pun sedap juga bunyi. Tak boleh tu. Itu nama, begitu juga sifat. Pasal buat nama dan sifat ni tu istilahnya. Nama Allah Ta'ala dan sifat dia adalah tauqifiyah. Jadi apa maksud tauqifiyah? Jangan mereka pandai-pandai dia terhenti atas pekerjaan syarak. Maksud terhenti atas pekerjaan syarak tu, mana Quran cerita, itulah nama dia, itulah sifat dia. Mana dalam hadis cerita, itulah nama dia, itulah sifat dia. Yang tak ada, jangan. Okey, tajuk kita ni memang nak bicara khusus itulah. Nak bicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang memang datang dalam syarak, tentang persambitan dia, dan nak menjelaskan tentang tauqifiyahnya, nama dan sifatnya. Okey, di atas tajuk tu. Sebelum nak baca tu, sikit tentang apa yang kita dah belajar. Yang kita dah belajar tu, kalau dengan angkanya 20 tu, yang tu sikit soalan macam ni lah. Yang tu memang ada dalam Quran ke? Tak. Tak kerti nak jawab ni tidur je. Hak 20 hak belajar tu memang ada dalam Quran ke? Tak ada. Tak ada dalam Quran hadis. Tak ada lah, kena taubat lagi lain. Mana cik tu? Ada 20 tu semua ada. Nakli yang tu bahkan 20 yang kita dah belajar tu dia sabit dengan nakli dan akli.
Kalau tak pakai ayat Quran pun tengok, ada benda yang kita dah belajar saja untuk mengimbas kembali apa dah belajar. Tuhan ada tak? Ada tak kata apa? Wujud. Takkan orang tak wujud tu? Tak payah tengok Quran. Tak payah tengok Quran. Macam mana dia boleh ada? Takkan dia tak ada, lepas tu ada. Takkan gitu lah. Dia buat bagi dia ada. Takkan gitu. Apa rupa Tuhan gitu? Dia tak ada tu, dia yang bagi ada, dia yang bagi ada. Tapi dia yang kena ada. Tapi dia yang bagi ada dia. Tapi dia tak ada. Gila kan? Apa tu nama dia? Hidah. Tak mati tak? Siapa nak matikan dia? Dia ada pun memang dia sedia ada. Siapa nak matikan dia? Kau. Sopa yang kita. Sopa yang kita mati. Kita kena ada orang jadi. Tuhan mestilah mukhalafah lil hadis. Buat apa Tuhan? Kiam nafsi. Semua yang tu kena kelahi. Ujah dia tinggi sikit. Berhajat kepada sesuatu. Berhajat bukan Tuhan. Bahasa mudah tu. Agak ada kuasa tak? Tak ada kuasa macam mana nak buat lagi bumi pada kita ni, dia yang buat. Tak ada kuasa nak buat macam mana? Ada kehendak lah. Dah jadi pun benda ni, takkan tak ada kehendak. Nak buat sesuatu sebelum buat pun kadang ada kehendak lah. Ni dah buat takkan tak ada kehendak. Pelik-pelik nampak? Hujah hakal Quran ni memang ada semua tu. Ilmu ada. Tak ada ilmu nak buat benda. Siap. Qudrat iradah ilmu hidup ke mati? Takkan orang mati nak buat benda. Siap. Ilmu hayat. Sama pasal kalam. Kita pun sama pasal kalam, takkan dia bekak bisu kita. Okey, siap. Dah qudrat iradah ilmu hayat sama pasal kalam, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Siap. Tak ada banyak aku. Obat dengan jelek kau tak faham. Sikit dah sebut kata benda tu dah belajar. Itu je. Dan nak kata yang tu sabit dengan nakal dan sabit dengan akal. Sabit dengan nakal dan akal. Quran ada, akal ada. Tiang tak ada siapa boleh bangkang sifat 20. Bangkang ni kafir pun lah. Pasal sabit Quran, sabit dengan akal. Yang ni kita nak bicara ni, yang ni adalah sifat-sifat dan nama-nama. Jadi tak sifat Tuhan, begitu juga nama yang yang tak ada. Yang lain daripada hak kita bicara lepas tu. Yang 20 tu memang tak boleh bangkang tu. Yang ni nak tambah lagi. Jadi penambah lah kita nak baca ni. Apa nak sebut namanya? Nak upgrade ilmu daripada sifat 20. Satu, Ar-Rahman ada sifat 20? Sifat 20 ada? Sifat 20 ada Ar-Rahman? Memanglah nama. Saya tanya ada tak sifat 20? Tak ada lah. Betul? Ada tak nama Ar-Rahman tu? Ambil mana? Cuma kalau dengan terjemah tu pemurah lah. Okey, kalau tanya memang kita akan jawab betul lah tu. Tanya orang Ta'ala pemurah. Dah memang yakin daripada kecil pun anak pun dah ajar dah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dengan gunakan kaedah berfikir, tak boleh buat keputusan tu. Tuhan ni pemaaf ke? Kita dah belajar bab akidah, siap lah satu kita faham. Tapi kalau dengan gunakan proses akal aja, akal tak boleh buat keputusan. Tuhan ni dia bengih kan? Bengih? Apa punya soalan ni? Kau penyayang? Penyayang lah, memang penyayang. Bengih kan? Mana tahu bengih? Bukti? Dia bagi tsunami sekali sepak je air laut 200,000 mampu je. Dia bagi ke bumi dia bagi ke gunung berapi sekali meletup 5-6,000 sekali hanyut pula tu bukan mati lemah dengan hanyut dalam api weh, hangus rentung. Mampu ya? Soalan bengih kan? Cara gitu tengok bengih tu. Pandai-pandai raka nama ke memang ada nama tubuh bengih kan? Adakah dia bagi rezeki? Ada tak yang disempitkan rezeki? Kalau ada benda yang kita dah belajar dalam etikot, cantik lah tu. Macam mana pun kita nak belajar ni, di atas prinsip yang sebut selain daripada hak 20 tu. Pasal 20 tu memang tak boleh bangkang. Pasal yang tu Quran pun sabit, akal pun sabit. Macam mana pun saya sebut tadi yang kaedah akal kan. Sekali lagi balik sikit ke belakang hak 20. Mutakaliman. Tak mana tadi mutakaliman? Kalam Allah Musa taklima. Tu taklim. Mutakalim. Bila kalam yukallimu taklim fahuwa mutakallim. Siap. Kaunu sami'an, kita daripada belakang. Sami. Mana tu? Wa huwa sami'ul alim. Sami' ada, alim ada. Cantiklah. Basir. Wa huwa sami'ul basir. Ada lah dalam Quran. Lagi kaunu hayyan.
Ada tak? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Orang jumpa ada hayyu. Dalam Quran ada. Hayyu ada. Apa? Kudrat, iradat, ilmu. Alim dah siap. Iradat. Arada syai'an. Iza arada syai'an. Arada yuridu irada. Bila iradah kaunuhu muridan. Murid. Kaunuhu muridan. Iradat qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu qadir. Qadir. Takdir. Zalika takdirul. Zalika takdirul. Itu takdir. Macam mana pun bila mustaq tu yang kena ngaji bahasa Arab tu. Sikit sentuh-sentuh gitulah kan. Bila yang tu sabit dah kata dia mutakallim, tentulah sabit kalam. Macam mana kita dah belajar dulu kan. Untuk sabit kalam tentulah sabit sama. Pasal sabit tentulah sama. Kalau ada basir tentulah basar. Dah hayun tentulah hayat. Dah alim mestilah ilmun. Tu kedah-kedah penaklukan akal. Kalau Allah Ta'ala dia creator, tentulah disebab buat, dia create. Dan semua tu Allah Ta'ala created it. Macam mana boleh faham creator tu? Dah dia creator je. Awak bodoh mesti tak erti bahasa Inggeris. Itu bahasa Inggeris. Arab apa tu? Dah dia mutakallim, bawa mutakallim lah. Dia kalam. Mutakallim mana lah kalam. Macam mana boleh faham itu? Ngaji bahasa Arab ni. Macam tadi faham lah orang putih. Dah dia driver, tentulah dia boleh drive. Dah dia drive, dia drove lah. Boleh? Bila dia drove, tentulah driver ke dia. Betul kan? Macam mana boleh bahasa tu? Tobat dengan orang putih. Bahasa Inggeris ke? Okey. Itu sikit dah penakulan asalnya akal, Quran sabit. Ya tu? Dan sikit pembabitan bahasa Arab, ma'ani manawiyah tu. Untuk wadaniyah, qul huwallahu ahad. Qiyam bi nafsi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwal ghaniyyul hamid. Sekalian gua ingat-ingat Malik pelajaran lama. Qiyam bi nafsi. Lepas tu mukhalafah lil hadis, laisa kamitslihi syai'. Lepas tu baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qadim, huwal awwal wal akhir. Wujud. Tak payah sembah lah dalil. Tak payah sembah dalil. Kita ada ni mendalilkan Allah Ta'ala ada. Siap. Wujud. Ada apa? Wujud. Allah takkan Allah Ta'ala tak exist. Kita pun ada, takkan Allah Ta'ala yang menjadi yang kita tak ada. Apa merepek apa tu? Okey, siap. Selesai. Itu tak boleh tolak. Tak boleh banggang satu pun. Okey, yang kita nak bicara ni sifat-sifat yang lain daripada 20 tu, khususnya nanti yang memang kita nak reka dengan akal tak boleh. Ataupun macam ni, dia boleh reka dengan akal, tapi dalam Quran tak ada. Walaupun tengok pada pandang pada sudut-sudut sifat, dia sifat kesempurnaan, tapi dalam Quran tak ada. Atau istilah tauqifiyah tadi, jangan pandai mereka. Satu antara yang kita pernah bicara, kalau dulu kitab Matan Johara apa yang kita pernah baca kat sini, kalau saya tak ngajar kat sini pun saya ngajar tempat-tempat lain, dan dia kalau pernah dengar, tak pernah dengar pun dengar lah sebut ni. Kalau kata Allah Ta'ala dia mendengar, okay? Dia melihat, dia berkata-kata kan. Sifat mendengar, melihat, berkata-kata ni sifat kesempurnaan ke kita ke? Tanya kita dulu. Ke kita ke? Ke kita tak sifat kesempurnaan ke? Tidak, betul bagus lah buta. Tak bagus lah. Betul elok lah bekak. Tak bagus lah. Elok ke bisu? Tak elok lah, betul. Tuhan bisu bekak buta okey. Lagi dah teruk, kita pun dianggap sebagai sifat kekurangan. Apatah lagi ke Allah Ta'ala. Okey, saya nak ajar berfikir dulu. Kalau lagi tu munasabahnya dah kata dalam Quran pun sabit. Allah Ta'ala kata dia mendengar, dia melihat, dia kata-kata. Okay, kalau ikut format berfikir tu, dah dia mendengar, melihat, dia kata-kata, agak-agak dia membaru. Dia menyentuh lah. Istilah nyentuh tu maksudnya ada deri rasa lah. Sentuhan kulit. Kalau dengan kita kulit lah, Allah Ta'ala bukan kulit, tapi deria tu dia menyentuh lah. Menyentuh tu menunjukkan sifat deria, sentuh. Adakah dia merasa? Rasa tu maksudnya mana masa pahit tu dia boleh detect tu, dia boleh dapat tu. Begitu tak membau, dia membau. Takkan kita membau. Okey, macam mana pun datang kita berfikir, nak saja berfikir dulu. Kalau tengok munasabah akal ni, kan bila mendengar, melihat, berkata-kata tu sifat kesempurnaan ke kita. Membau ni sifat kesempurnaan lah. Kalau tak bau okey. Orang ada bau busuk, kata dia apa menentang lah bagus kan, bau busuk kan. Awak tak bau apa pun dia. Okey lah. Tak okey, fikir okey. Ni awak sejuk sangat ni. Awak tak rasa apa-apa pun kata. Tu pun problem dia. Dia makan sambal tak ayam mata.
Orang makan sikit pun pedahnya. Awak tak rasa apa katanya. Rupanya dari rasa mulut tak ada. Lidah kebat. Something wrong. Okey, something wrong. Soal. Orang tak ada agak-agak something wrong lah kalau ada. Dah. Kenapa pula? Kalau kita dah berfikir, dia kata mendengar, melihat. Maksudnya sifat memiliki panca indera menjadi sifat kesempurnaan. Mendengar, melihat, berkata-kata. Tentulah membau, merasa, menyentuh pun sifat kesempurnaan lah. Betul tak cara saya fikir? Betul tak? Tak apa tangkap. Saya nak ajar berfikir tu, kita sembang apa lagi tak tu. Saya nak sebut benda tu pun lama dah bahan dah. Sebab bicara pun pernah bicara dah bapak tu. Lama dulu lah. Lama lah dulu. Macam mana? Adakah yang tu sifat kesempurnaan? Tidak? Ya. Kalau ikut ya tu. Siapa ni? Pasal dia sifat kesempurnaan. Takkan orang Ta'ala dia cipta bau. Dia bagi kita bau, tapi dia tak membau. Kalau gitu membau, merasa menyentuh, ni sifat kesempurnaan ni. Macam mana pun, di atas sifat kesempurnaan tu, ada tak dalam Quran kata orang Ta'ala maha membau lagi maha menyentuh? Tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada. Betul? Kan sifat kesempurnaan, boleh tak buh nama membau, menyentuh dan merasa tu ke orang Ta'ala. Kalau bahasa Arab, dengan apa kita bicara dalam kitab Tauhid, istilah tiga sifat tu disebut dengan istilah idrak. Kalau mata Jawharah kita belajar tu ada disebut macam ni, fahallahu idrakun aula kulfu. Adakah Allah Ta'ala sifat idrak? Ada khilaf ke? Ada ulama mensabitkan. Atas saya tunjuk kaedah berfikir ni, munasabahnya ada tak? Ada. Tapi dalam Quran ada. Untuk akal sabit kita ada. Dari segi formating berfikir, mendengar, melihat, kata-kata ada, takkanlah tak membawa menyentuh merasa. Kalau ada anak isteri, tu tak masuk akal. Makan minum tak masuk akal. Tapi membawa menyentuh merasa ni sifat kesempurnaan. Untuk membawa merasa menyentuh tak Allah Ta'ala? Quran tak fokus sikit pun. Hadis tak pernah sebut orang kata Allah Ta'ala membawa merasa menyentuh. Untuk buat macam mana? Benda macam tu, diam. Tak usah sebut apa-apa. Sabitkan Allah Ta'ala, tak usah, pasal Quran tak ada. Akal menerima munasabah kesempurnaan tu. Untuk buat macam mana? Diam. Cukup dengan kata ini, Allah Ta'ala sempurna. Pasal apa? Ini kita bicara. Nama Allah Ta'ala dan sifat dia tauqifi. Itu tauqifi. Apa maksud tauqifi? Apa maksud terhenti atas kerjaan syarat? Apa terhenti apa? Jangan meneruskan kaedah berfikir ikut kepala otak kau yang Quran tak membenarkan cara berfikir. Mereka perkara yang nama dan sifat yang tak ada. Okey, siap, boleh. Kenapa dia boleh jadi sesat? Kenapa? Boleh jadi sesat tak kalau kita berfikir benda-benda ni? Ya, boleh. Antara sesat tu maksudnya kita istilahnya menisbahkan satu benda yang di luar keupayaan akal, tapi sabitkan juga ke Allah Ta'ala, padahal tak ada kaedah-kaedah berfikir ataupun dalil nas Quran dengan yakinnya menunjukkan makna tersebut. Salah. Misalnya saya orang kedai lah, nama saya lah, nama Rozaini reka tengok, nama saya nama lain apa? Rozana kot. Bopil lah reka biar. Dah Rozaini, Rozana. Siap nyanyi lagi. Rozana. Pandai pula menyanyi kau hari ni. Apa tu kata? Ni tengok asli lah ni. Apa nak cerita ni? Cerita nama tu. Pandai-pandai reka nama saya ni boleh? Kenapa? Dia terhenti atas orang cerita khabar saya punya nama Mana boleh guna kepala otak mereka nama? Tak boleh. Ada orang kita tak tahu nama, lukis gambar, abuh gambar, cuba fikir nama dia siapa. Dia di luar keupayaan akal tu. Nak fikir pula bukan nama manusia, nama siapa? Allah yang kita tak pernah tengok je. Macam mana nak fikir? Weh, gila fikir tu. Boleh jadi sesat ke? Sesat. Cuma atas sebut asal sesat dia tak mana sesat awal. Sesat pertama adalah dia melayan akal fikiran dia, memikir perkara yang itu bukan keupayaan akal untuk berfikir itu. Patutnya tauqif, berhenti. Stop. Jangan buat kerja bodoh tu. Berhenti kan. Nama tak ada yang ada orang. Sifat tak ada yang ada orang. Okey, tak. Ada soal, memang nak buka soalan. Prinsip. Tentu kalau sekali ada sebut tak nama tu. Allah, siapa yang bubuh nama Allah? Allah yang nama ke Allah. Bukan kita yang kata. Allah Ta'ala kalau nisbah dalil Quran lah, Allah Ta'ala innani anallah, kata Allah Ta'ala sesungguhnya akulah, nama aku Allah. Dia sebut gitu.
dalam Quran. Innani anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya, yang betul-betul Tuhan, the truly God except me. Itu translation lah kan. Dia yang kata nama dia Allah. Betul? Allah huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qahhar. Tu segala-galanya yang kita biasa dengar sekali, betul tak? Semua tu bila ada tawarid syarak, tu yang istilahnya tauqifiyah, mana ada, tak ada, diam. Ya. Ada soalan atas tajuk dengan apa yang dah belajar dengan nisbah apa akan jumpa akan datang? Ada soalan? Baik, kalau tak ada tu sikit tambah lagi ni. Pasal kita nak bicara ni adalah sifat dan asma. Mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah kita macam ni lah, kaedah belajar kita bab sifat asma ni, apa-apa yang nama sifat dan nama, nanti dia dalam kategori nama dan sifat lah. Cuma pastikan perkataan tu adalah nama dan sifat. Kalau nanti dia punya translation daripada Arab tu, dia bukan nama dan sifat, tapi dia menunjukkan anggota dan partition, boleh begitu kot dia punya terjemahan orang putih kot. Dia menunjukkan parts, dia menunjukkan anggota badan ni apa? Part lah. Body part kan. Boleh part kereta lah, part je lah kan. Part, body part. Wajhu, muka. Muka ni sifat ke part? Soal. Allah Ta'ala ada muka? Muka ni sah. Muka bukan sifat. Muka bukan nama. Muka adalah part. Bila part, kita dah belajar prinsip kaedah apa? Mukhalafah lil hadis. Quran pun kata, laisa kamitslihi syai'. Kaedah dah sabit. Untuk macam mana nak buat ayat Quran wajabqa wajhu? Dia bukan sifat. Dia bukan nama. Tu apa? Yang tu kaedah ahli sunnah wal jamaah, ayat tu dipanggil ayat mutasyabihat. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, ayat tu dipanggil mutasyabihat. Wajhu. Begitu juga ayat Quran, yadullah, tangan. Tangan part ke sifat? Part. Tu a'dha, idun, anggota tu. Untuk ada ke orang tak ada tangan? Dah tadi muka tangan. Ada Quran, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal tu, ayat orang Ta'ala perintah kat Nabi Nuh, buatlah kapal dengan mata-mata kami. Ainun ni plural daripada singular dia ainun, ayun. Ainun, aina ni ayun, mata-mata kami. Allah Ta'ala have a lot of mata. Lot of mata, campur habis Arab orang putih lah, Melayu campur je. He has a lot of mata. Lot of eyes. A lot of eyes. He has eyes. Boleh ke itu? Eyes ni partition lah. Kalau ke kaedah sunnah macam mana, ayat mutasyabihat. Nak cam nama dulu, Jadi dia bukan sifat. Kalau wahwa sami, mendengar ni sifat ke? Parts. Satu kita orang Ta'ala bertelinga kan, telinga bukan telinga. Dengar, sifat. Wajhu, muka, betul part. Bagi faham dia. Saya kata faham dia apa? Pasal nak sambung sikit. Ni kaedah kita, kaedah ahli sunnah wal jamaah ni. Jadi ayat-ayat yang translation dia part, yang tu tak dipanggil ayat sifat dan ayat asma. Dia panggil ayat mutasyabihat. Yang tu nanti pun ke depan adalah bab, memang ke depan dalam bab ni juga. Habis bab 4 ni masuk bab 5, nak bicara ayat tu, ayat mutasyabihat tu. Yang translation dia menunjukkan parts, macam mana nak selesai mengikut kaedah salaf dan khalaf. Macam mana nak selesai dengan dia. Okey, itu kami solang insya-Allah. Macam mana pun saya nak sebut gini. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah kita duk belajar ni. Kitab kita pun kitab ahli sunnah wal jamaah. Nak sebut lagi ni. Apa dia? Mengikut kaedah Wahabiyyin. Okey, kena faham tak apa tu? Wahabiyyin apa dia? Pahaman Wahabi je lah. Kaedah Wahabi, kalau tu kita biasa dengar kalau kuliah-kuliah Wahabi, dia akan ajar akidah macam ni tau. Kita mestilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Kaedah belajar tauhid macam tu, kaedah tauhid Wahabi tau. Dengar dulu saya sebut. Tak faham ke tanya ni? Apa saya nak sebut? Kaedah belajar tauhid 3. Tauhid ni ada 3 kata dia. Tauhid rububiyah, asma' wa sifat. Tu tauhid Wahabi tau.
Kaedah kita uluhiyah, rububiyah tak ada beza, sama. Wahabi lain. Macam mana pun saya nak fokus yang nombor 3 tu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, okey. Okey. Memang ada asma wa sifat. Dia masukkan dalam bab tauhid. Dia masuk dalam bab tauhid. Dan prinsip Wahabi, tauhid dalam asma wa sifat ni, dia kata apa tau? Prinsip tauhid asma wa sifat, mana-mana dalam Quran bila ada sebut asma wa sifat, kita wajib intiqad sebutnya asma wa sifat. Lepas tu mesti ada makna dan tak boleh takwil. Itu Wahabi Ustaz. Istilah dia disebut yajibu na'taqid bi thubutiha bi adami ta'til wa ta'wil. Tu Arabnya. Memang sabit lah tu. Taklah kosong dengan makna dan tak takwil. Kaedah dia macam tu. Dan mereka meletakkan prinsip tauhid asma wa sifat ni bukan saja tentang sifat, tapi yang parts tu pun dia kata sifat. Tu masalah Wahabi. Itu yang beza di sunnah wal jamaah dengan Wahabi situ. Maksudnya dia kata apa? Wa yabqa wajhu. Terjemah apa ni? Kekal. Kekal lah muka. Kita nak fokus tentang muka. Muka part ke sifat? Wahabi kata sifat. Sifat Wahabi kata. Betul dia kata apa? Muka, Allah Ta'ala ada muka. Kata tak ada muka, kafir. Pula. Pasal apa? Allah Ta'ala pun kata dia ada muka. Muskil ni tanya lagi. Memang Wahabi yang kira tu. Allah Ta'ala ada muka. Betul muka macam mana? Baru dia murnikan balik. Muka yang tak serupa dengan kita. Tapi muka dia. Lepas tu, takwil. Boleh tak kata muka tu dengan makna zat? Tak boleh, takwil kafir. Pasal apa? Pandai-pandai ubah-ubah makna. Muka-muka tu yang Wahabi mengkafirkan kita. Kita tu ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana ayat-ayat Quran, yang ayat-ayat yang parts ditakwilkan dengan makna lain, Wahabi mengkafirkan kita. Dia kata kafir. Pasal apa kafir? Pasal takwil Quran. Itu istilah takwil. Takwil apa? Takwil ni menukarkan makna asal tu kepada makna lain. Istilah takwil tu. Takwil tu maksudnya memberi huraian perkataan dasar, wording asal tu tukar pada makna lain. Muka bukan makna muka. Tangan bukan makna tangan. Tu istilah takwil. Mata bukan makna mata. Itu istilah takwil. Mengikut kaedah Wahabi, dia kata takwil kafir. Itu kaedah dia. Satu dia mengkafirkan semua Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Dan sama semua orang yang berpahaman mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, dia kafir. Satu dia kafirkan yang kita mengaji kitabnya ni. Wahabi mengkafirkan tu. Satu dia ajar tauhid macam mana? Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada di langit. Dia baru Allah Ta'ala bersemayam di langit, Allah Ta'ala ada di mana-mana. Mana yang terjemahan wording word by word tu, dia telan sebiji-sebiji apa yang ada. Dia tak kata wallahualam sikit pun. Mesti tasbih dulu. Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata. Bagi contoh ke 3 ayat tu dia buat misal. Wa yabqa wajhu, yadullah, yadu tangan, wa suna'il fulka bi ayunina. Contoh 3 tu cukup lah. Yang banyak-banyak sikit melarik banyaklah. Cukup 3 tu. Dia ada muka, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata. Muka, tangan, mata macam mana? Muka mesti muka, ialah tangan, mata ialah mata. Dan dia meletakkan itu sebagai sifat. Tentu salah dia. Itu bukan sifat. Pula tu dia pakai makna mata. Salah. Dia pakai makna tangan, dia pakai makna muka. Itu bukan sifat lah. Dia tak kerti beza antara part dengan adjektif. Betul tu saya punya orang betul. Sifat dengan apa? Adjektif ke? Memang adjektif kan? Dia panggil dengan sifat, dengan nama sifat. Dia tak boleh beza. Partition tu. Part dengan adjektif tak boleh faham. Apa nak sebut gini? Jadi di atas kaedah dia kata sabit kan? Yang tu termasuk dalam sifat. Sabit yang sifat, tak boleh kata wallahualam. Jadi kalau kata apa makna ni? Wallahualam. Jangan bicara makna dia. Pasal apa? Nanti
kata dia menjumpa dengan baru. Kata dia apa nak jumpa baru? Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Allah Ta'ala ada muka, kita ada muka lah. Tapi Allah Ta'ala mendengar, cara Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala punya muka macam mana Allah Ta'ala punya muka lah, bukan muka dengan muka kita. Sekali dengar okey tak? Tak okey? Kalau tak okey tu bagus lah. Kalau okey tu maksudnya ada kepala otak tak betul ke? Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Bahasa dengar tu betul. Tapi memanglah Allah Ta'ala tak mendengar macam mendengar kita. Tapi mendengar tak ada masalah. Kata Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Kita pun mendengar, kita pun melihat. Kita hidup, Allah Ta'ala pun hidup. Bahasa itu tak ada masalah. Pasal sifat kan. Pasal sifat ni, sifat pula sifat kesempurnaan. Dan sedia faham lah, Allah Ta'ala hidup bukan macam mana kita hidup. Kita hidup dengan roh. Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Okey, siap selesai tu. Di atas kaedah tu juga, dia nak gunakan kaedah kias. Allah Ta'ala ada muka, kita ada muka. Jadi Allah Ta'ala mendengar, layak dengan Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Okey? Sekali dengar okey, tapi salah tu dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, sikit. Soal, mana salah? Tak sabitkan muka. Kata ada empat. Tak mana salah sikit. Lanjutkan sikit. Ada muka, ada tangan, ada mata. Kita fokus 3 ayat tu. Dia cantum ke pisah-pisah? Tak dapat tidak mesti cantum kan. Tuhan satu. Untuk cantum lah muka, tangan, mata. Takkan 3 benda je ke? Cacat lah itu kita pun. Takkan tak ada body. Kata dia jangan soal-soal. Memang wabinya saya tu. Macam mana pun dia sebut. Betul macam mana? Muka-muka yang layak Allah Ta'ala. Nak tahu lah, tanya Allah Ta'ala. Tu dia punya kaedah dia. Kaedah dia bising-bising kan. Dia marah. Kita degil gitu. Tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk macam mana? Tanya Allah Ta'ala. Dia duduk macam mana? Kaedah kita di Ahlussunnah wal Jamaah bukan gitu. Ada tak tanya Allah Ta'ala. Buruknya adab. Tanya Allah Ta'ala. Kepala otak tu. Sebenarnya buruk adab. Ada pula. Kita pergi tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kau duduk ke mana? Aku beriman kau duduk. Tapi kau duduk ke mana? Aku nak tahu je. Macam tu. Kaedah kita sebagai hamba macam mana? Ayat ni tu dia kena murni kan. Okey. Itu saya sebut ke Wahabi lah. Jadi Wahabi meletakkan itu prinsip tauhid asma' wa sifat dia. Pada dia, muka, tangan, mata tu dengan sebagai contoh adalah sifat pada mereka. Mengikut Ahlussunnah wal Jamaah bukan sifat. Itu ialah sifat. Betul buat apa? Namanya ayat mutasyabihat. Wahabi tak ada yang mutasyabihat. Pakai telan. Kaedah kita sebut awal-awal. Kaedah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikut Abu Attar Asy'ari yang kitab yang kita belajar ni atas nama mutasyabihat. Terjemah memang wa yabqa wajhu. Terjemah memang muka. Pertama mesti tanzih dulu. Bukan makna muka. Lafaz memang wajhu. Bukan translation memang muka. Bukan makna muka. Yang tu Wahabi tak bagi tu. Dia kata tak boleh taktil. Jangan bagi kosong makna. Kita kata bukan makna muka. Dia kampiran kita di atas tak bermakna. Pada pandai lah Quran tak bermakna. Quran mesti ada makna. Quran takkan datang sia-sia. Itu cara dia berfikir. Kaedah Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu. Pasal apa? Faham makna muka salah. Pasal faham makna parts. Sedangkan ayat Quran kuat. Laisa kamitslihi syai'. Untuk ayat Quran yang faham parts ni macam mana? Mesti jangan jadikan dia ayat bukan namanya muhkam tapi namanya mutasyabih. Istilah lain dia bukan ayat hakiki tapi dia panggil ayat majazi. Tak bisa dengar kalimah tu pun ambil perkataan tu, ambil istilah tu. Ayat tu tak dipanggil ayat hakiki, ayat majazi. Apa hakiki majazi ni? Hakiki ialah perkataan asal digunakan dengan makna asal. Majazi perkataan asal tak pakai makna asal tapi dia pakai makna lain. Contoh macam mana? Kita mengaji ni banyak bunga daripada kumbang. Bunga bukan makna bunga, kumbang bukan makna kumbang. Itu hakiki majazi. Majazi. Okey, pandai. Siap. Siapa faham kumbang mana bunga lah ni banyak mana bunga. Nak kata apa tu? Bodoh bahasa Melayu. Betul? Wahabi bodoh bahasa Arab. Mana pun dia orang Arab. Orang Melayu pun ada yang bodoh bahasa Melayu. Ingat Arab tak ada yang bodoh bahasa Arab ke? Dia tak faham bahasa Arab tu. Sikit lah. Memang nak kata ke situ lah. Asal nak fokusnya ialah kaedah kita Ahlussunnah wal Jamaah tanzih tu. Terjemah memang muka. Ayat yadu memang terjemah tangan. Mata memang terjemah mata.
Tapi takkanlah makna dia mata, mana muka, mana tangan. Sedangkan laisa kamitslihi syai'. Jadi mesti kata muka, tangan, mata tu bukan makna asal. Jadi dia bukan ayat hakiki. Ya, nama dia majazi. Bahasa lain dia bukan ayat muhkam. Dia ayat mutasyabih. Okey, kaedah ayat mutasyabih macam mana? Bukan makna muka, bukan makna tangan, bukan makna mata. Bersihkan makna juzuk. Tazih. Subhanallah. Itu apa makna dia? Yang tu yang lanjutan kan? Wallahu a'lam. Dah tak faham? Sudah. Apa makna kumbang dengan bunga tu? Tak faham aku apa benda kumbang dengan bunga. Tak faham sudah. Tapi mesti tapi aku rasa dah katanya. Bukan kumbang dengan bunga tu memang bukan kumbang dengan bunga, tapi aku tak faham lah. Jadi ada cerdik lah tu. Cerdik lah tu. Jangan kumbang je, bunga je. Bodoh lah memang tu. Wahabi bodoh tu. Wahabi tu mazhab dia. Saya saja kiaskan bahasa Melayu untuk banding beza bahasa. Okey. Jadi kaedah kita wallahu alam. Tu satu kaedah. Kaedah kedua apa dia? Ambil uraian lah. Apa makna kumbang ni? Lelaki. Apa makna bunga ni? Perempuan. Apa makna muka? Cakap mana hidung? Zat orang. Lama tak nampak muka. Apakah maksudnya selalunya dia pakai muka je ni? Ataupun dia cabut balik dia tinggal di rumah selalu dalam body tak nampak muka. Ataupun selalu nampak muka dia paling gitu. Lama tak nampak muka kau orang. Apa maksud muka? Bahasa kita pun menggunakan penggunaan majazi ni tu. Tangan. Tak cukup tangan ke? Tu ada tangan. Bodoh, bukan maksud tangan lah. Majazi. Wahabi bodoh macam tu. Bahasa Arab dia tak kerti lah. Pula tu ke manusia dia boleh pandai pula faham majazi tu. Ke Allah Ta'ala dia bubuh makna terang-terang sebiji-sebiji. Ambil makna translation bodoh tu, ambil faham dia letak ke Allah Ta'ala. Itu salahnya. Jadi kaedah wallahu alam tu satu. Itu yang salafi betul. Mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk takwil tu, muka mana zat, tangan dengan antara maknanya kuasa. Semua ni dalam tangan kita. Tak ada pun. Bukan tangan hakiki. Tangan majazi. Bukan makna tangan, tapi dengan makna kuasaan, ta'alluq, perintah kita. Kita punya dalam kita punya conquer. Boleh bahasa itu orang putih, yang boleh. Kita yang conquer semua tu. Tu dalam tangan kita. Dalam genggaman kita. Mana genggam tak genggam pun. Jangan buat bodoh bahasa itu. Ayat majazi. Mata. Mata makna apa? Jangan risau, semua ni adalah memang terjemah pandangan. Tapi maksud mata ni apa? Bagi ada mata sikit. Ada makna mata, makna akal. Melayu pun ada guna tu. Tak ada mata. Mana tak ada tu tak ada perhatian. Nak kata mata bukan makna mata. Kalau tak tahu bodoh senang macam ni. Wallahualam. Mesti bukan makna mata. Kedua, mesti ambil detail. Apa makna mata itu? Antara makna mata adalah ilmu. Antara makna mata adalah pemerhatian. Pemerhatian tu bukan biji mata. Dengan makna sifat. Antara makna mata kadang-kadang dengan makna tu tengok bahasa yang dipakai lah kan. Kalau Quran tu satu hal lah, tak sebut mata. Tapi dalam Quran tu wasra'il fulka bi'ayunina, maksudnya bi'ilmina wa ilhamina, biwahyina. Dengan mata dengan mana wahyu, dengan ilham, dengan ilmu kami. Kalau mata-mata ni, kalau kita Melayu, kalau mata antaranya pakai makna sifat, ada makna zat. Macam mana pun yang tu terhenti atas istilah bahasa. Pakai tak mana, dia akan memberi huraian makna dia. Macam tangan tadi pun ada tangan makna kuasa. Ada tangan dengan makna orang. Tak cukup kaki tangan. Apa ada tangan? Kaki tangan tu. Pekerja. Workers. Bukan maksudnya tak cukup kaki tangan, aku kudung kaki dan tangan, tak boleh nak bekerja. Bukan. Tak cukup kaki tangan maksudnya orang. Tapi sebut kaki tangan pasal dia bekerja dengan kaki dan tangan. Kaki tangan tu pasal dia kerja menggunakan alat tu. Tulang empat kerak tu. Satu kata tak cukup kaki tangan. Tapi masuk kaki tangan tu adalah person tu. Orang tu. Batang tubuh orang tu. Maksudnya pekerja. Orang. Orang tu bukan maksudnya kaki tangan, tapi satu tubuh. Berapa orang pekerja? Berapa orang kaki tangan? Kaki tangan bukan orang maksudnya. Kaki tangan apa kata? Bodoh bahasa. Wahabi bodoh bahasa tu.
Boleh faham? Tu yang Nuk Kelayi kalau tuan-tuan tak bisa dengar lah Wahabi ni apa, Wahabi tu saya sikit penjelasan ke Wahabi tu yang nak fahamkan apa ada di Ahli Sunnah wal Jamaah nak di mana Kelayi Wahabi tu. Dan tentu yang kalau kita perhati dulu, punya Arab ni pun ada ke bodoh Arab ni? Ya, memang ada. Macam mana orang Melayu bodoh Melayu. Okey, jadi saja saya sebut ke Wahabi tu pasal dia ada cara dia yang saya sebut di Tauhid Asma' wa Sifat, mengikut kaedah dia pada dia itu ialah ayat sifat. Wajib i'tiqad apa yang ada, muka ialah muka. Walaupun dia kata muka yang layak, mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, salah cara pahaman tauhid macam tu. Sikit saya lagi kalau tanya, apa pasal salah? Kalau gunakan istilah tadi, pasal ayat tu bukan ayat hakiki, dia ayat majazi, tapi Wahabi faham ayat tu ayat hakiki. Itu masalah ni. Tu saya nak gunakan istilah. Apa maksud ayat hakiki majazi tu? Maksudnya sepatutnya bukan makna muka dengan makna parts, tapi dia faham parts. Walaupun dia kata part tu part yang layak dengan Allah Taala. Tak betul, pasal dia faham Allah Taala ada parts. Tentu masalah. Tentu masalah akidah tu. Yang tu yang kalau istilah ulama memaham yang tu, istilah dia digolongkan sebagai golongan yang dipanggil mujassimah. Apa mujassimah ni? Maksudnya dia lah satu golongan pahaman yang mengiktikadkan Allah Taala ni ada isim, dia ada batang tubuh, dia ada body. Antara body tu ada parts. Antara parts tu muka, tangan, mata. Macam mana? Dia bersihkan dari Allah Taala. Wallahu a'lam. Jadi kaedah dia tasbih dulu baru tanzih. Ada muka yang layak. Layak tu dia baru belakang. Kaedah kita, muka bukan makna muka. Subhanallah daripada makna muka. Bersihkan dulu. Subhanallah bukan makna muka. Apa makna muka? Wallahu a'lam. Tafwid pada Allah Taala. Ataupun muka takwil je. Rahman tu dia ada selain yang layaknya. Takfir Rahman kan. Dia kata macam mana? Selayak dengan Allah. Dia guna perkataan layak tu. Layak tu. Bagi Allah. Yang tu yang kalau dia punya dibuat in bracket dengan kan. Tak pun nak kata macam ni. Dia macam mana pun dalam tulisan-tulisan. Kalau nisbah orang ngajar, dia mesti bagi huraian yang betul. Kalau bagi huraian Wahabi, pegang tafsir yang sama. Dia kan kata orang Ta'ala muka-muka yang layak. Dia syarah itu. Macam lah Ustaz Wahabi tu. Walaupun dia kata, saya bukan Wahabi, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah Wahabi. Oh, nama lagi tu. Dah dia nak mengaku juga bubuh je Ahlussunnah wal Jamaah Wahabi. Sepatutnya kalau kaedah Ahlussunnah wal Jamaah kata macam mana? Muka yang layak. Muka yang layak maksudnya bukan makna muka. Dia lah ayat majazi. Jangan faham juzuk dan anggota. Bersihkan makna juzuk anggota. Pasal laisa kamitslihi syai'. Itu apa makna? Wallahu alam, ataupun muka tu dekat mana zat. Zat ialah makna yang layak dengan Allah. Itu kaedah syarak Ahlussunnah wal Jamaah. Satu dia kena ahli baca tafsir. Satu tafsir orang bodoh baca, dia hurai bodoh. Orang pandai baca, dia akan hurai betul. Memang betul kan? Ilmu orang bodoh, dia akan baca syarah bodoh. Orang pandai, dia akan syarah cara pandai, walaupun teks yang sama. Dia faham saya cakap. Okey. Jadi yang tu lah, dalam tafsir ni, biarlah dalam tafsir itu. Pula tu, nama dia tafsir bukan tafsir, dia translation. Dia translation. Tafsir ni ambil huraian. Dia lain translation. Tu kalau tengok, translation. He dropped my water face. Dia telah jatuhkan air muka saya. Orang putih, he dropped my water face. Orang putih pun tak faham. Pasal apa? Orang putih tak pakai bahasa itu. Mesti dengar, you drop my water face. Translation Melayu kita faham, tapi orang putih dengar dia pun tak faham. Pasal dia tak guna bahasa itu. Itu bukan peribahasa dia. You drop my water face. Okay. Apa maksud you drop my water face? Embarrass me. Okay, siap. Selesai. Itu jangan faham wording tu, word by word. Itu kot. Jadi apa kita baca tu baru tajuk sikit apa nak faham tauqifiyah mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang kita nak bicara bab tu, dan sikit kepahaman Wahabi. Sekurang-kurangnya dapat gambaran. Bab ni kita akan bicara macam nak selesai kan mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya zat Allah Ta'ala ni memang kita tak boleh sentuh lah, tak boleh nak bicara. Ya. Satu bila sebut muka, maksudnya kita membicarakan zat dia, membicarakan part dia. Allah Ta'ala ada partition ke? Subhanallah. Tak
layak bijak, tak layak tu. Bukan tempat kita nak bicara lah. Tak, ini ke sebab cerdik pandai ni sekarang ni terlampau ni. Itu pasal kita tengok orang kampung yang betul-betul yang betul-betul praktis lah. Their life very simple. Dia orang tak ada nak fikir-fikir. Yes. Beza dia Ustaz. Ya. Satu ulama kita ajar macam mana nak selesai dengan ayat-ayatnya tu. Satu kalau kita tengok zaman sahabat, orang kata orang akidah murni cantik kan. Rasulullah cerita pun tak bicara lah bab muka kan. Pasal lagi bahasa dia cantik lagi pun. Dia kata apa nak bicara bab-bab tu, yang penting kita buat apa? Apa sacrifice kita ke Allah Taala? Apa nak fikir Allah Taala muka dia tangan apa? Fikir-fikir macam ni. Jadi kita dulu pun diajar macam tu. Orang Melayu ni memang dia sebut kekal lah muka Allah Taala. Kita tak pernah petikai bab muka tu. Jadi tak apa kata Allah Taala ada muka. Terus faham Allah Taala. Oh itu sudah lah. Kita tak ambil peduli pun. Tapi kadang-kadang dia ada masalah juga lintasan hati tu. Itu yang kena selesai juga. Zaman lah ni nampak cerdik kawan macam cerdik sikit. Nampaknya cerdik sikit. Ngaji Arab, pandai Arab, tapi pandai translation word by word. Ngaji pula bahasa dia, tak ngaji akidah. Lepas tu dia hurai akidah mengikut bahasa. Pula tu bahasa pun ngaji tak habis. Tu yang ngaji Arab bodoh. Ngaji Arab bodoh, bukan Arab tu bodoh. Arab bodoh-bodoh. Muka lah. Kacau. Jadi tu yang nampak macam cerdik, tapi bodoh. Habis sikit kat situ. Dia boleh siap hurai Arab. Tengok Arab dalam Quran kata Summastawa, Allah Ta'ala bersemayam. Ayat Quran 7 tempat. Surah Araf ayat berapa? Surah ni ayat berapa? Ayat berapa? 7 tempat ayat Quran. Tak beriman Quran, kafir. Kita pun dengar, kafir ya. Nampak cara bujak macam bagus. Boleh jentik je tu. Memanglah ayat Quran ni tu. What's the meaning? Adakah maksud istawa tu mana duduk? Hei. Adakah dia makna hakiki, majazi? Itu kena selesai. Itu kan itu yang orang dulu tak ada masalah tu. Main orang belakang ni nampak macam cerdik tapi bodoh. Itu yang sikit kalau sebut tak mana bodohnya. Dia hanya mengaji bahasa tapi tak mengaji akidah. Orang dulu macam ni. Tu jawab. Dia mengaji akidah tapi tak mengaji bahasa. Satu akibat dia sampai kat kita. Apa dia? Tak kerti bahasa Arab tapi akidah betul. Tapi mai jadi bodoh balik ni. Betul-betul pun jadi bodoh balik, jadi tak betul balik. Kena ngaji semula. Itu. Kadang-kadang orang Wahabi mereka kata hari kiamat nanti semua orang boleh melihat wajah Allah. So istilah wajah tu memanglah wajah. Tapi bukan makna muka. Melihat wajah Allah maksud apa? Melihat zat Allah. Bahasa muka tu bukan maksudnya muka, Tuhan tak ada muka je. Itu dah tak betul. Itu tangan tadi nak bohong ni. Mata ni nak bohong ni. Muka tu tangan tu kat muka. Mata tu pun kat muka, tangan pun kat muka. Nak tengok wajah Allah je. Nampak wajah yang lain tak nampak. Betul Allah Ta'ala pun ada wajah dia kan. Dia ada wajah yang mukhalafah. Itu yang kufur. Tak adakah Hindu yang kuya-kuya tu asalnya kelompok pengajian yang jadi macam ini? Kalau ikut masyhur sebut ulama je. Dia tangan banyak. Ya. Nampak tangan 10 kan? Dengan tongkat, dah pisau. Tuan Ganeshan dia tu kan. Tangan gajah tu. Ganeshan tu tangan gajah. Tangan berdalar. Saya tahu kat ini nuanya ni. Apa saya nak sebut. Dan masyhur sebut ulama, pahaman mula-mula sesat atas muka bumi ni keluar pada jalan Islam ialah pahaman tersimah, memahamkan Allah Ta'ala bertangan, bermuka, berjuzuk, berada di tempat, mengisi ruang. Itu pahaman sesat mula-mula akidah, ajaran daripada ajaran Islam. Itu yang Nabi-Nabi Rasul datang. Nabi Nuh dia awal-awal dulu dia Adam, Idris, Nuh tu nama Rasul yang ketiga. Adam, Idris ialah cucu Adam, Idris ialah cucu Nabi Adam. Cucu Nabi Adam. Allah saya lama tak sebut, jadi lupa maklum kan. Dia cucu Nabi Adam yang dapat syariat yang pada dia mula-mula ada hukum tak boleh kahwin adik-beradik. Adik-beradik seperut. Adik-beradik seperut memang hukum Nabi Adam lagi. Dia boleh kahwin adik-beradik yang tak seperut, yang kembar tak seperut. Pasal semua anak Nabi Adam semua kembar dua sepasang melainkan seorang last Nabi Syis. Itu satu.
Siti Hawa kalau ikut riwayat beranak 40 kali. Anak dia 79 orang, 80 kali beranak tu 79 orang. Yang last tu seorang lelaki. Tu jadi Nabi. Nabi Syis. Nabi Syis. Kalau ikut riwayat ni tu. Macam mana pun saya nak kata apa ya. Bila datang Adam Idris. Nabi Idris dia ialah mula-mula Nabi yang syariatnya tak boleh kahwin dah adik-beradik. Sebelum tu memanglah nak kahwin apa lagi, kahwin adik-beradik lah. Tapi tak ada kahwin adik-beradik seperut. Bukan sepuk lah, serahim. Serahim. Seperut yang sama lah. Rahim pun serupa kan. Semua tu rahim tu je kan. Istilah lah rumah lah. Maksudnya Kembur sekali tu. Keluar sepancuk. Yang ni pancuk lain, keluar sepancuk tu. Keluar sepancuk tu tak lain. Boleh apa bahasa berak tu kadang tak betul, silap malu. Apa cerita dia? Nak cerita itulah syariat tu. Jadi dia yang mula-mula Rasul datang, antaranya ajar syariat, antaranya ajar akidah. Dah mula pada zaman tu pun dah ada dah fahaman memahamkan Allah Taala bertuhan dengan rupa bentuk patung berhala. Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh. Masa dia pun bukan ramai mana. Keturunan ke berapa tu kena tengok lah, macam mana pun tak wajib nak ketahui salah silah apa tu. Tapi pada zaman dia orang dah mula reka patung. Dah ada Yahus, Ya'uq, macam-macam nama dalam Quran sebut. Wala Ya'uq wa Nasra. Dalam tinta Quran dia slow sikit. Ada Ya'uq, Manas. Macam-macam nama patung. Maksudnya zaman tu orang nak reka patung. Jadi maksudnya zaman pahaman akidah mula-mula sesat dalam Islam ni, pahaman Mujassimah berjisim ni. Jadi dia bukan sesat ni orang zaman terkini, tapi dulu awal-awal Islam mula-mula sesat pada ketuhanan tu memahamkan berjisim, berjuzuk anggota. Yang salah tu Wahabi ni, itu yang panggil Mujassimah. Maksudnya dia mengiktikadkan Allah Taala berjisim. Satu kalau disebut wajah Allah, memang dia faham wajah ni wajah. Sampai kalau orang tanya wajah Allah Ta'ala macam mana? Wajah Allah Ta'ala wajah yang layak dengan Allah Ta'ala. Dia masih mengiktikadkan wajah. Kalau kita kata macam ni, ayat majazi, itu atas kita akan melihat zat Allah. Macam mana melihat zat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Walaupun kita tengok di akhirat esok, yang tu pun kena panggil elok akidah. Apa dia? Walaupun akhirat esok kita tengok Allah Ta'ala, macam mana kita kenal Allah Ta'ala? Kita kenal Allah Ta'ala pasal apa yang kita tengok adalah laisa kamitslihi syai'. Bukan kita tengok esok, ni tak tengok lagi Allah Ta'ala. Tengok esok, kenal lah Allah Ta'ala, saya tengok dalam wajahnya. Faham tu? Boring lah nak tengok. Subhanallah. Tak. Tengok Allah Ta'ala. Macam mana boleh kenal Allah Ta'ala? Kenal dia pasal yang kita tengok adalah laisa kamitslihi syai'. Satu Allah Ta'ala kekal laisa kamitslihi syai' tu sampai bila-bila. Pasal Allah Ta'ala bukan syai'. Dia bukan makhluk, bukan berjuzuk, bukan tu kata, bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Adalah akidah yang kita dah belajar lepas tuan. Yang terprinsipnya Allah Ta'ala ni memahamkan mana juzuk, apatah lagi memahamkan ada muka, tangan, kaki. Salah ke fahaman dalam bab i'tikad ni tu. Satu memahamkan wajah tu, perkataan wajah, tapi maksudnya zat mana diri. Okey, rasa saya jawab perkataan ni. Kalau lapar-lapar hadis pun memanglah ada lapar-lapar hadis. Kalau ayat Quran pun wajhu disebut dengan perkataan wajhu, tapi wajhu bukan makna parts, tapi atas takwil khalafinya memahamkan dengan makna zat. Okey. Macam mana? Masih soalan? Kalau ada soalan, kalau ada sekitar tentang kita sebut asal kitab kita, tajuk kita baru baca tajuk tu sikit pada prinsip kita nak tengok asma' dan sifat yang dia ialah tauqifi. Dan sedikit istilahnya kalau dia buka asma' dan sifat, dia namanya mutasyabihat. Sikit compare dengan kaedah Wahabi yang dia kata bab muka pun tu termasuk dalam bab sifat. Wajib i'tikad muka ialah muka. Satu ke sana sikit. Ada soal? Ustaz, kalau lah kita macam terbayang-bayang Allah Ta'ala tu bersemayam ke, macam mana kita nak buangkan perasaan tu yang sebenarnya memang tak boleh lah. Macam mana nak buang? Kadang-kadang kan kita boleh tengok lintasan. Lintasan. Kaedah kalau kaedah dengan ilmiah ni kata Allah Ta'ala lain saja mesti syai'. Macam mana kita belajar bab akidah tu. Untuk kalau terbayang juga tu kata nafi Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim. Bukan. Apa yang terbayang tu bukan Allah Ta'ala. Apa yang terbayang kita kata ni Allah Ta'ala, tu bukan Allah Ta'ala. Dan tak kata nak bayang lah, memang tak boleh bayang pun. Dan tak usah layan bayang tu lah. Macam mana pun bila lintasan subhanallah.
Tu ayat yang disuruh sebut antaranya subhanallah. Subhanallah maksudnya bersihkan. Maksudnya murnikan Allah Taala daripada pahaman-pahaman yang terlintas macam ni. Datang gangguan juga. Kalau ikut antara yang pernah ada warid datang Rasulullah ajar pada kita, sebut kataan ni. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah Taala dan Rasul dia. Nisbah datang gangguan tu, pasal gangguan macam ni syaitan. Lalu baca doa ni, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Ayat Quran surah apa tu, tengok surah-surah tu, tengok nombor-nombor tu kan. Tapi itu ialah kalau nisbah ayat Quran, kalau ada gangguan disuruh baca ayat Quran itu menghilangkan gangguan itu. Itu nisbah baca, jampi-jampi serapahnya. Nisbah kita belajar dengan kaedah ni Allah Ta'ala kita dah belajar itu ayat majazi. Siap. Sebut majazi ya, siap. Mesti bukan makna muka. Subhanallah. Ustaz, kita jawab dengan ilmu. Satu, bila dia tak ada ilmu, dia nak jawab dia susah sikit. Gangguan datang. Bila jawab dengan ilmu senang. Ayat majazi. Ayat Quran kan dia pun ayat majazi. Bukan ayat hakiki. Ayat majazi bukan makna muka. Selesai. Selesai. Satu ulama selesaikan untuk kita. Ini saya jawab soalan nisbah gangguan tu. Macam mana? Bahasa buat Wahabi yang asal di Arab tu, adakah mereka tu macam orang asli kat Malaysia? Maksudnya ya, betul ayat tu. Boleh buat bandingan cantik. Misal tu betul. Memang kalau ikut orang asal nama itulah Wahabi ni, memang macam Saud ni, Bani Saud ni kan, Arab Saudi ni dipanggil Arab Saudi kan. Arab memang banyak bangsa Arab, tapi yang dok merintah ni keturunan Bani Saud. Itu yang Saudi. Rasulullah pun tak panggil negeri tu Muhammadi. Faham tak saya apa? Dia tak panggil nama dia tu. Klaim Saudi tu Tak klaim. Ni klaim negeri wilayah tu Semenanjung tu, Semenanjung Arab. Sepanjang Arab sudah lah kan. Arab ni Arab Bani Saud. Okey, Bani Saud ni kaum nomad asli macam Badui je lah. Cuma saya nak sebut di sebelah Malaysia ni macam Negrito, Senoi. Sorry lah kalau ada Negrito yang Senoi ni. Orang yang atas pokok. Arab ni cuma tak ada pokok tapi Badui yang tu berpindah randah. Jadi bukan, istilahnya bukan orang Arab yang pure Arab, yang faham Arab dengan bahasa Arab turun Quran. Orang mudun, orang yang duduk di pekan. Tapi dia ni orang bandar yang duduk kampung hulu bahasa itu. Hulu pun hulu Padang Masyur lah. Yang berpindah randah kaum nomad yang tak tahu bahasa. Itu dia perintah, dia guling yang kerajaan. Dia ambil, tu dia buat pahaman tauhid mengikut Quran. Cara dia faham mengikut orang asli faham bahasa Melayu. Banding dengan bahasa tu. Betul. Setuju bahasa tu. Cantik sedap bahasa tu. Sebab saya ada pengalaman bila jumpa ni orang asli memang ada masalah macam tu bahasa. Memang bahasa Melayu kita sebut, kita tak boleh guna ayat majazi kat dia orang. Kalau kata pagi ni, kenapa makan biskut aja? Ini buat alas perut. Alas perut. Saya tak faham katanya. Kalau di sebelah Arabnya tu lah yang memerintah Malaysia. Saya kaitkan Malaysia dengan Arab kan. Yang tu lah buat Quran. Nak bagi Quran, bahan Quran balik. Tu yang dia renovate balik Quran tu. Yang ulama dah ada, ulama ilmu tak pakai. Kita ambil Al-Quran dan hadis yang asli, yang ulama dah bagi Quran betul tu. Dia tak apa? Yang ni semua mereka-reka dia orang macam-macam. Kita balik pada sumber asal. Khilaf mazhab apa pening ni, takwil lah pelik-pelik ni. Ambil Al-Quran, wording apa, ambil telan sebiji. Quran wajib beriman. Nampak bodoh dia orang tu kan. Tu sebab bodoh dia, bahasa dia tu bodoh tu. Memang salah. Okay. Ada di dalam Wahabi dia mengatakan begini dari segi akidah. Memastikan bahawa akidah yang bukan akidah Tahawiyah. Dan mengambil sedaran dari Imam Tahawi. Jadi Imam Tahawi kita tidak dapat Imam Tahawi. Itu dakwaan dia orang lah. Mungkin audiens tak faham tu soalan tu kan. Kita personal lah jawab kan. Akidah Tahawi apa tu. Memang ada kitab kaedah. Kalau ikut akidah Tahawiyah tu memang kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Dalam tu pun kalau baca, saya memang ada duduk baca kitab-kitab akidah Tahawiyah tu. Kalau kita selalu baca akidah mengikut matan Jawharah Tauhid, mengikut akidah Hasanusiyah, mengikut akidah itu Tahawiyah, tu semua tu kalau ikut ialah kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah
yang buat Asy'ariyah dan Maturidiyah tu. Tapi dia orang mendakwa itu, padahal dakwa saja. Tapi kalau ikut yang dalam akidah Tahawiyah tu pun dah mensabitkan Allah Ta'ala Qadim, Allah Ta'ala Mukhalafah Lilawadi, Allah Ta'ala tak berjirim berjisim. Tapi dia yang salah faham dengan carahan-carahan kita tu. Ada lagi? Jadi nasib anak-anak kita yang pergi ke sana belajar terancam lah akidah. Memang terancam lah. Pasal memang kalau saya negeri buat, ada anak-anak, bahasanya anak murid je lah kan, yang duduk pondok ni, duduk pondok ngaji pondok. Ada yang sambung belajar Mekah ni lah. Cuma tu lah, ada yang kuat, dah strong kat sini, pergi sana balik kebal kata terpaksa lah belajar cara dia. Mula-mula tahun pertama memang dia tak dedah lagi, bagi elok je. Tapi dia tengok dah boleh ikut, tahun kedua dia mula tikam. Mula tikam. Pasal ada budak pondok yang ngaji Madinah. Diorang nak upah buat haji apa, ada lagi pondok itu. Tapi nak sebut kata dia mula masuk tahfiz tu, masuk pondok ada 2 tahun ngaji. Dia orang ni ustaz. Baca banyak Saudi ni dia more to Jews. More Yahudi. Asal usul. Tak tahu lah, saya baca lah. Family tu. Asal usul. tak tahu lah juga tu kan. Dia itu pasal dia orang banyak tu support Israel. Dia sebut Israel tu macam-macam bak lah kan. Tapi kalau balik pada isu tadi tu, mana pergi lah. Dalam yang ngaji kat mana? Yang ngaji tadi tu. Jadi dia kata ada student yang memang budak pondok lah, dia belajar. Masa tahun pertama dia pergi tu, dia balik lepas setahun. Dia cerita, tanya kat dia apa, ada belajar apa masalah. Dia kata dia tak ada apa-apa lagi. Tahun pertama tak ada apa. Tahun kedua balik, ni tanya dia, macam mana? Dia bawa balik kitab hijri dia. Pasal masuk universiti ni dia tak belajar kitab-kitab lah, dia belajar yang syekh-syekh tulis. Dia punya artikel semua syekh tulis, buku-buku dia. Dia buat buku syekh tu, ni buku dia. Ada tipe saya 2-3 kertas kerja yang dia buat, yang belajar kat Universiti Madinah. Memang disebut, saya sebut dia. Kalau belajar bab tauhid, asma' wa sifat tu, macam tu dia sebut. Imam Mekah tu macam mana? Imam-imam yang Mekah tu macam mana? Saya tak tahu siapa yang kita pilih sekarang. Macam mana? Dalam yang selalu tu, tu pasal sekarang ni dunia, negeri-negeri Islam yang lain, dia orang dah realise benda ni Ustaz. Tak, dia rasa tau. Jadi istilahnya kalau imam-imam Mekah tu macam mana? Kalau masyhur sebut ulama-ulama kita lah, pasal tok guru kita yang Ahli Sunnah wal Jamaah yang duduk sana, ulama-ulama petani ramai lagi yang duduk sana. Cuma terpaksa bersembunyi lah. Pasal tak boleh ajar macam tauhid kita belajar ni, tambah ajar lawan cara dia. Lagi besar kan dia tangkap kan. Dia penjara je. Macam mana pun atas yang disebut oleh ulama memang imam-imam sana lah. Antaranya yang memang masyhur dengar tu Imam Sudais tu. Sudais. Kenapa? Memang Wahabi pure je. Kalau Imam Sudais tu yang main Malaysia ni pun buat Wahabi usung dia. Dia gunakan title Imam Masjidil Haram. Tu cara dia lah. Ni imam macam Mekah. Dan hujah-hujah bodoh dia kata apa? Kalau kata tak betul, takkan merintah Mekah. Jadi imam Masjidil Haram ni mesti pilihan Allah Ta'ala ni. Saya jawab nak. Macam mana jawab? Abu Lahab, Abu Jahal mati kat mana? Pilihan Allah Ta'ala. Pilihan apa? Musuh Allah Ta'ala. Orang bahasa dia. Walaupun mati Mekah, tak seperti yang mati Mekah ni semua orang baik-baik. Alhamdulillah. Walaupun ada baik yang mati di Mekah dan ada baik yang mati di Madinah. Pasal boleh bangkit awal tu akhirat. Bangkit awal orang yang mula-mula dekat dengan Mekah kalau dekat centralize dia di Mekah tu. Siapa yang dekat dengan Masjidil Haram tu akan dibangkitkan dulu. Sembahyang mayat pun sembahyang mayat kat dalam Masjidil Haram kan. Macam mana pun nak sebut dah tu, ada kelebihan tentu ada. Tapi taklah maksudnya bila mati Mekah je orang baik-baik. Belum tentu. Abu Lahab, Abu Jahal mati Mekah weh, mati ke bumi tanah haram lagi. Tapi haram masuk juga. Sikit nak sebut tu lah, nak sebut isu tu. Jadi tak semestinya bila jadi imam Masjidil Haram semua dibuat tu betul. Kira. Tak semestinya bila merintah Mekah semua apa yang diperintah oleh orang Mekah apa yang dibuat tu betul. Untuk diizinkan mereka boleh buat petapak duk serang Iraq apa tu betul dia buat. Nanti kelahian kena kelahi, akidah kena kelahi. Itu. Jadi jangan buat akidah berfikir bodoh. Memang dia akan gunakan isu ni tu lah untuk je. Itulah masalah imam tu, dia masalah fiqah sikit. Macam mana pun ada bab fiqah yang kalau kita belajar dalam pertemuan tu kan, kaedah macam ni bab jemaah kan.
Tak sah makmum yang memang dia iktikad imam ni buat benda batal pada makmum. Terutama tak bismillah dia tak baca tu. Kalau dia baca, kita kata boleh jadi dia baca pelan kot, tak apa, boleh kot. Tapi dia tak baca, kita memang tak baca punya tu. Ataupun kalau baca pun Wahabi, kita pun dah tolak lama lah, memang tak ikut lah. Kalau tahap macam tu lah. Kalau tak tahap macam tu, ni siapa, sudah ke? Tak sudah pun, siapa? Entah siapa, boleh jadi terpesetak semua juga yang Wahabi. Tapi ada juga yang betul tu. Tapi dah tak tahu macam mana. Ada tak kita iktikad kat dia bahawasanya dia buat benda batal ataupun dia ni orang sesat? Tak ada. Tu boleh ikut. Asal fake macam mana? Tak ada apa-apa sangkaan, sah lah ikut. Tu fake yang asal. Macam kita pergi sembahyang mana-mana, kita ada imam. Kita tanya ni imam ni ada sunnah jamaah ke Wahabi? Ke Syiah? Ke bengongi ke apa, gila babi ke apa? Macam mana? Tak pernah ambil tahu pun, ikut je lah. Sah ikut je tu. Sah. Lega sikit lah. Tak, memang fiqah dia kena jawab gitu. Kalau kita memang kenal, yang ni aku kenal sangat ni, tambah orang Mekah ni. Aku kenal sangat ni. Ni pun memang duk ngajar ni, ajar tauhid macam-macam lah yang salah dia ajar. Memang duk dengar kuliah dia. Yang ni memang dia tak ikut, tak ikut. Tapi kalau kita pergi muka tu nak imam, kita tak boleh buat imam. Saya dah jawab akidah yang tadi. Janganlah duk pusing-pusing ni. Saya dah jawab akidah yang tadi. Imam tu je kenal, tak kenal. Betul nak ikut tak nak ikut? Hati tu, tak sedap lah ikut, tak ikut. Banyak seorang. Seorang tu je leceh kan. Buat jemaah kita. Jumpa. Kita sebenarnya jemaah ni. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Bukan wajib ikut imam satu tu. Selalu kat rumah pun sebanyak macam. Tapi tak boleh dua imam sekali, Ustaz. Pasal tu tak boleh bersama. Kalau ikut dalam Syafi'i tak apa. Dia yang tak boleh Jumaat, dia dua. Kalau sebanyak jemaah tak apa. Satu Korea masjid ada surau 10 boleh. Azan serentak lah tu. Boleh tak? Boleh? Itu yang azan surau lain-lain memang surau lain. Yang rumah pula masing-masing bukan semayang lah. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Dari segi sah tu sah. Cari imam satu ni supaya dia punya kuantiti ramai. Ramai yang lebih besar. Tapi kalau nak dapat rahmat apa, kita boleh kata imam ni tak sah, ni tak sah, ni tak boleh ikut lah. Kaedah ikut imam tu dah hajar lah. Boleh? Tapi orang bilang macam kalau kita pergi rumah, kita nak lah jemaah ramai-ramai. Tapi bila kita ikut dalam saadat kedai itu, lagi okey. Kita ikut tak sah, lagi okey. Pasal kadang-kadang dia tengok jemaah yang di lain kan, dia orang by themselves, dia orang sendiri. Satu kalau orang yang memang nak sebut kita, orang yang memang duduk di Mekah, kita tak faham. Kita tak faham, kita tak tahu. Jadi macam mana pun dia punya hukum jadilah. Kita tak tahu apa-apa. Tak kenal siapa-siapa. Zohirnya orang Islam, nak Mekah lah tu, imam lah tu. Tengok semua tak ada masalah. Kita pun tak bisa dengar akidah dia macam mana. Dia pun tak pernah cakap, kita pun tak kenal dia. Apa macam? Asalnya, hukum asal lah. Ikutlah orang beriman semua soleh dan baik dan betul akidah. Kita tak adalah prasangka apa-apa. Tapi kalau kita memang duduk situ, kita belajar situ, kenal sendiri-sendiri. Memang tak boleh ikut lah. Ataupun kita ada kawan-kawan kita kenalan yang memang dia kenal. Kata dia, woi mana boleh ikut ni? Ini kepala otak. Saya macam ni. Memang tak boleh ikut lah. Macam imam sudah tu kan, kalau kita dah Kalau ikut sudah tu, dengar saya dengar. Sudah tu memang tak boleh ikut lah. Kalau mula kita macam kita ikut, kita tak tahu tak macam kata dia kan. Lepas tu sekali bila kita dah tengah semayang ni, kita macam suara dia, kita duduk dengar dia selalu kan. Jadi kita mufarakah dalam situ kan. Jadi kalau ikut bukan bila ternyata batal tu, semayang lain, takbir orang lain tu. Pasal bila imam yang memang sah ternyata bahawasanya dia tak sah untuk jadi imam kat kita. Macam katalah kita orang lelaki, itu imam tu pun sah. Tapi pakai orang lelaki, suara pun suara jantan, tapi khusus kita kenal dah dia. Allahu Akbar. Dia lapuk dia kan jadi imam. Kita tak sah ikut dia. Batal semayang tu. Bayang takbir lain. Nak sebut tak prinsip takbir je. Jadi bila ternyata dia tahu, sudah batal semayang lain. Tak boleh ikut dia. Kalau tahap tu lah kan. Ya. Dari segi pengajian di masjid-masjid surau, biasanya kita belajar bab akidah. Kita menggunakan kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dari segi pengisian yang kitab juga dia menerangkan tentang akidah 3 serangkai.
Dan dalam nak menafikan yang dalam nak membenarkan tidak ada sebagainya, dia mengatakan yang boleh jadi kafir sekiranya ada syirik pada rububiyah, syirik pada rububiyah dan syirik pada asma wa sifat. Jadi Ustaz kata tadi benda tu adalah pahaman 3 serangkai ini. Pahaman Wahabi. Dia rata-rata mesti dalam surau itulah yang Dia ajar. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau kita kaji pengalaman daripada kita tu pun memang tak beri penekanan dengan sifat-sifat 20 tu tadi. Macam tu Ustaz? Itulah kalau memang apa yang dia ajar tu memang cara faham yang cara Wahabi punya tu memang salah. Pasal kalau kita sebut tadi tak asma wa sifat kan. Itu yang antara masalah tu. Yang tu yang kalau salah tu kena murni balik. Antara yang atas kata memang banyak masjid surau lah ni mengaji style tu lah. Ustaz yang ajar pun ustaz yang dapat fahaman macam tu. Itu yang dia ajar macam tu. Nak baca macam mana kita duk baca ni. Kita tu akulah saya baca yang saya baca macam ni. Kitab macam ni memang ulama-ulama kita dulu memang baca macam ni. Kitabnya macam ni faham. Memang tak payah nak jumpa satu hal. Macam mana pun nak sebut, nak respon pada soalan tu lah. Jadi kalau memang dia ajar tauhid macam ni katalah. Dia ajar yang memang 3 serangkai tu. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat saya tunjuk tadi tak mana silap dia. Tang uluhiyah, rububiyah sikit. Kita pun baca topik je. Uluhiyah, rububiyah. Kalau dia syarah macam ni, dia kata apa? Orang kafir sebenarnya kita tak boleh kata kafir kat dia. Pasal apa? Pasal dia orang ada tauhid rububiyah. Pasal dalil Quran. Ada orang dalil semua, dalil sikit-sikit tanya dalil, sikit tanya dalil lah. Ni orang dalil nampak dia orang ni sekali lalu canggih lah semua Quran hadis je. Dalil Quran macam mana? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kata dia. Ayat Quran mendalilkan orang kafir ni kalau kita tanya siapa yang cipta langit bumi, dia akan jawab Allah. Jadi orang kafir ada tauhid rububiyah katanya. Jadi dia tauhid rububiyah kalau mengaku memang dia kata Tuhan sebenar ialah Allah. Cuma dia tak ada tauhid uluhiyah. Cara faham yang tu tak faham Wahabi. Jadi orang kafir tu kafir tak kafir? Dia kafir rububiyah tapi dia kafir uluhiyah tapi iman tauhid rububiyah. Tu kafir tak kafir? Dia bayanan Islam orang kafir. Pasal apa? Dia tak kafir betul-betul. Dia kafir apa? Kafir uluhiyah je. Jadi bak sembah je, dia tak sembah Allah. Tapi mengaku Allah. Okey tak? Kaedah di sunnah wal jamaah salah tu. Macam mana orang kafir dia boleh kata tauhid rububiyah? Tak betul. Tentu salah. Dan orang Islam pula, orang Islam yang tak semayang tak semayang, tak taat lah bahasanya. Tak taat maksudnya dia tak meletakkan ibadat ke Allah Ta'ala. Orang Islam ni ialah orang yang kafir uluhiyah. Pasal apa? Pasal tak ibadat. Dia mesti ibadat ke Allah Ta'ala baru jadi orang beriman. Kaedah Wahabi, syarat untuk sah Islam, sah iman, sah akidah mesti beramal. Tak beramal kafir. Tu syarah macam tu Wahabi. Kaedah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kafir bukan dengan beramal, kafir dengan itikad. Jadi cuma kalau dia sembah berhala tu memang sembah tu jadi kafir dah. Katalah dia memang iktiraf Tuhan dia Allah, Nabi dia Muhammad, dia kalimah syahadah, tapi minum arak, katalah itu main judi, sembahyang tak pernah belajar sembahyang pun, mati Islam. Tak hukum kafir. Kita tak kafirkan di atas sebab perbuatan dosa. Kalau Wahabi dosa kafir. Dia ada pahaman-pahaman yang luar daripada kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memang macam tu punya akidah yang dia ajar dipaham salah, tu pahaman Wahabi ya. Yang bila tak sembahyang kafir. Politik tak mau terima politik Islam, tak mau terima tu dia atas kata tak mau laksana. UMNO tak laksana hukum hudud, UMNO kafir pasal tak laksana hukum hudud. Tak betul ayat tu. Kalau UMNO tolak hudud, tolak hudud betul kafir. Hudud tak relevan, hudud tak boleh pakai, ortodok, hang pelekeh kafir. Sepatutnya memang tu hukum Allah Ta'ala, tapi susah sikit nak pakai. Kena majmuk apa, dia bagi alasan macam-macam. Tak boleh hukum kafir tu. Tapi pasing pasal ada majoriti nak pasal lampu motor siang musuh pasal lampu, dia boleh buat undang-undang.
Sikit lah saya syarat kau tu kan. Tu isu lama tu pasal masalah lampu motor. Yang tu dia undang-undang, yang ni dia tak lewat. Jadi dia bagi alasan macam-macam, padahal dia tak buat. Kalau dia sendiri tolak tu, memang kafir lah. Tapi kalau kata kita orang Islam takkan nak tolak hukum hudud yang kita tahu ni hukum Allah Ta'ala ni, maksud Islam ni walaupun dia UMNO. Satu, jangan kafirkan dia tak UMNO dia tu. Tak boleh. UMNO kafir. Hati-hati yang cakap tu. Pasal tak boleh nak kafirkan di atas kata tak buat tu. Tak buat tak jadi kafir. Yang tu kena hati-hati lah. Jadi kalau mengkafirkan orang di atas tak buat, itu kaedah Wahabi. Satu, kalau golongan-golongan yang saya sebut yang tak mengaji kaedah betul-betul ni, dia golongan hierarki saja. Hierarki ni maksudnya golongan yang kuat parti sikit, kepartian ni. Ngaji parti ya, bila tak nak buat hukum je dia tubuh kafir, tak nak buat tu buah kafir lah. Kalau tak nak buat ataupun tak buat, belum buat, dia tak boleh hukum kafir lagi. Betul? Dia tolak, nafi, pelekeh, persenda, perolok, tu kafir lah. Tapi kalau kata atas nama tak buat, kita tak mengikut kaedah Sunnah wal Jamaah dengan sebab dosa dia buat, kita tak hukum kufur, dia hukum fasik dan berdosa. Dia tak hukum kufur. Ustaz, kalau Ustaz Wahabi mengajar tu, dia akan satu mata pelajaran yang dia ajar, tak melibatkan benda taklid, boleh tak kita ikut? Kalau dia itulah, kalau dia ajar tu memang benda betul, tak apalah. Tapi itulah, takut kita pun tak tahu benda tu betul tak betul. Pasal kita pun tak tahu betul. Sikit kan dia jadi masalah itu kan. Kalau kita macam, kalau telah saya yang main ngaji, saya tahulah saya boleh tapis. Saya boleh tapis. Ini macam Wahabi ni. Kalau ada pun yang boleh tanya dia, boleh soal dia balik kan. Maulah kita ada title sikit. Ada title tu kan. Tegur pun, saya terkencing dia kena tegur itu. Dia pun takut sikit nak sebut benda pelik-pelik tu. Tapi kalau orang yang tak ada title dia, kita pun kayu ukor tak ada, takut nanti apa benda yang disimbah tu tak betul. Tapi Ustaz, saya percaya dengan pertolongan Allah kita boleh, when we attend the class, Allah nanti bagi kita boleh. Pada saya lah, saya rasa kita boleh. Sebab Allah boleh beri, ya Allah boleh beri. Tapi maksud saya tu, kalau kita yakin kita dengan ni, apa-apa pun Allah yang mendorongkan semua. Tak, mendorong tu betul, di atas sabab tu bagi betul. Macam mana tu yang niat tu je. Yang tu memang tu mesti kat kita, tapi kena faham macam ni katalah macam ni, kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni blank, buh bahasa blank, tak nak belajar. Betul pergi dengar kuliah Syiah, okey? Dah bukan maksud saya. Just lah macam saya ni lah, katalah loan, kita ni biasa keluar kerja, memang tak ada basic, tak ada apa. But when we attend certain classes, kita boleh, pada saya lah, saya rasa kita boleh ada, Tuhan bagi kita pendorong. Benda ni susah. Ada fitrah. Benda ni susah kita nak cakap, tapi boleh rasa something wrong. Yes. Pada saya lah, saya yakin semua ni dari Allah lah. Ya. Macam mana pun nak saya nak sebut ini, memang ada benda yang kalau nak sebut ini, ada fitrah yang kita boleh rasa macam tak kena. That's why I say, sometimes tu is fitrah, Tuhan bagi kita dalam hati. Betul. Betul. Sebab tu memang ada benda istilahnya fitrah yang kadang orang tak ada campak, diberi kan. Maksudnya fitrah tu kita boleh rasa macam tak kena, yang tak betul aja. Cuma atas kita kewajipan, you must carry on study, learning. Pada situ kita mulai. Tu kena upgrade tu. Maksud saya itulah, bukan saya kata saya ni panik tadi. Pasal memang macam mana pun di atas kaedah ada macam ni. Kalau memang benda yang dia ajar tu benda yang memang tak betul tu, tu sah dia masalah ni. Tambah pula kita dengar pula atas tujuan berminat dan itu yang syaitan mula masuk. Memang masuk lah. Syaitan masuk, masuk satu line lah tu. Memang jadi golongan tu. Memang dia. Bawa cerita tajuk. Tak apalah, memang kita masuk kurang-kurangnya dah dapat sekali lalu kan. Ke depan ni nanti dia detail aja apa dia berisi apa. Mudah faham. Ya, betul. Macam mana ada soal? Memang kita belajar orang nanti dia punya matlamat ni tu lah. Jadi semuanya dah dapat asas. Jadi pendetailannya macam mana dah selesai. Kita nak detail tu. Ada soal?
Kalau tak ada tu, kita tangguh dulu lah situ. Lagi baca lagi, tengah jalan berhenti pula. Lagi tak ada lampu isyarat, berhenti lagi, bateri aku kurang pula. Tengah jalan lagi, orang langgar belakang kan. Itu pun baca zio yang hakiki sudah. Elam anau, insyaAllah itu sambung itu. Allah. Ya. Oh, ada. Ini siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana qulubana bi hidayika kama nawwartal arda min syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.